Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang. Kita tengok sekejap ada berapa ramai kawan kita sekarang ni. Okay, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat datang. Kita ada dua orang kawan kita baru join kita pagi ni. Saya harap kamu boleh dengar suara saya. Okay, sebelum saya lupa, tolong isi pautan kehadiran. Kamu boleh tengok dekat post malam ataupun ada dekat chat. Saya dah letak link kehadiran dekat chat. Kamu boleh klik dan isi kehadiran tu terlebih dahulu. Sementara kita tunggu sekejap kawan-kawan yang lain. Okey, bagi kawan yang baru masuk, selamat datang. Tolong isi kehadiran. Link ada pada post saya semalam. Dekat chat pun ada juga link kehadiran. Kamu boleh isi dulu kehadiran tu. Sementara kita bagi masa sikit nak tunggu kawan-kawan yang lain. Tak ada lah. Kita 8-5 minit kita start lah. Isi dulu sekejap kehadirannya. Ini baru satu orang isi kehadiran. Syazwina dah isi dah kehadiran. Yang lain isi dulu sekejap. Okay, saya harap semua sihat. Kita dah seminggu bercuti minggu lalu, kita tak jumpa. So kita sambung minggu ni dengan tajuk yang baru. InsyaAllah tajuk ni ringkas sahajalah, ya. Kita tak lama pun sekejap ya ni. Okey, sambil-sambil kita tunggu kawan kita tu, okey, saya nak share sikit pada kamu. Sekejap saya kongsikan paparannya. Kamu boleh dengar saya? Boleh dengar? Siapa-siapa boleh respon? Dekat chat pun boleh respon. Boleh dengar tak? Dengar cikgu. Alright, thank you. Okey, saya share dekat skrin sekarang ini adalah tugasan yang kamu dah hantar pada minggu sebelum ni. Sambil-sambil kita menunggu tu, kita tengok sekejap. Ini beberapa orang yang dah hantar tugasan. Ramai dah hantar tugasan. Oh, ramai masuk. Saya admit dulu sekejap. Okey, kawan-kawan yang baru masuk, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita baru start sahaja. Okey, di ruangan chat saya ada kongsikan pautan kehadiran. Pautan yang sama juga ada dekat post saya semalam. Kamu boleh isi kehadiran. Okey, sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan lain masuk itu, saya share di skrin sekarang ini adalah tugasan yang kamu dah hantar pada minggu sebelum ni ya. Minggu lalu cuti kan, minggu lagi satu. Okey. Ini Solehah 3B, Solehah punya. Okey. Ini Nur Adila punya, dia hantar kat saya. Dia tertinggal satu soalan Nur Adila. Nanti boleh sambung. Saya rasa dia buat kot, mungkin dia tak ambil gambar. Tak apalah. Okey. Muhaimin 3B. Lagi Nur Adariah 3B juga. Okey, cantik. Nur Akilah Aina 3B. Oh, cantik. Okey. Siapa ni? Nur Syazwina. Nur Syazwina tadi ada saya nampak nama. Okey, Nur Syazwina punya. Okey, seterusnya Alia.
Cantik tulisan dia. Putri Amira Najwa, ni tugasan. Okey. Nur Fatin Izati, Nur Afika. Okey, semua cantik-cantik. Akil 304. Tak tahu Akil ada ke Akil? Nur Fizaya Fazliana. Okey. Nur Nisa. Habis. Itu je yang hantar tugasan. Baik, kawan-kawan yang belum hantar tugasan boleh siapkan dan hantar. Cuma saya lambat sikit lah check kan, sebab dah kamu lambat hantar. Okey, boleh teruskan tugasan dan hantar. Tugasan pertama gambar selfie pun boleh teruskan hantar juga. Okey, yang mana dah hantar tu saya dah tengok dah. Okey, ada ke tugasan selfie kamu kat sini? Sekejap saya tengok. Ini tugasan selfie. Ini. Ini tugasan selfie. Beberapa yang belum hantar boleh hantar. Okey. Jadi saya kenal lah kamu. Okey. Baik. Kita dah ada ramai ni pagi ni. Okey. Selamat datang. Assalamualaikum. Ya, saya harap semua kawan-kawan kita sihat hari ni. So kita nak mula sajalah ya. Saya harap kamu ada buku tulis dan buku teks bersama kamu. Bagi yang tak ada buku teks boleh rujuk saya punya note dekat Telegram. Dekat Telegram ataupun dalam post di grup WhatsApp yang saya post malam pun sama juga. Okey. Post yang sama kalau di Telegram tu di dalam channel saya lah, kamu tengok. Okey, saya dah post ini dia. So kamu boleh rujuk note tu. Okey, semua arahan, link semua saya dah berikan dekat sini. Soalan pun dah bagi dekat sini. Okey. Jadi tugasan boleh terus buat lah sebenarnya. Okey. Dan bawah sekali tu ada sedikit video-video ekstra penerangan dan juga demonstrasi. Okey. Baiklah, kita terus sajalah tajuk kita hari ni ya. Okey, bagi yang dah ready buku tulis, kamu boleh isi bahagian indeks. Bahagian indeks tu kamu boleh isikan dia. Okey. Jadi ini adalah kelas kita bilangan yang ketiga, minggu kelima, tarikh 17 Februari. Tajuk kita adalah pergerakan berirama. So penting indeks ni supaya kita tahu kelas kita setiap minggu apa yang kita tertinggal ke apa ke. Jadi saya nak kamu tulis muka surat indeks ni dan masukkan satu persatu sama macam saya buat. Okey. Jadi di dalam buku tulis kamu pun ada indeks yang sama begini. Okey, selamat datang kawan yang baru masuk. Kita baru start. Di paparan sekarang ni saya tunjukkan muka surat indeks di dalam buku tulis kamu. Okey, kamu boleh masukkan indeks yang hari ni punya kelas kita yang ketiga, tajuk pergerakan berirama. Okey, kita teruskan saja. Pergerakan berirama kalau kita tengok dekat sini, dia dalam buku teks dia adalah unit 2 Unit 2 pergerakan berirama. Sekejap. Okey, ini dia unit 2. Tajuk dia agak panjang sedikit, okey. Di dalamnya ada tajuk kecil pergerakan kreatif, tarian zapin, tarian ngajat. Okey. Walaupun dia ni nampak aktiviti berbentuk fizikal lah ya, tarian, okey, tetapi kita susah sikit nak buat lah kan. Kalau boleh buat pun macam mana saya nak tunjuk kat kamu, saya bukannya master pakar bahagian tarian ni. Walau bagaimanapun kita lihat teori-teorinya, sebab apa, kita tak boleh lari daripada ujian, exam dan sebagainya. Jadi kita tengok teori-teori apa yang kita boleh salin, dan mungkin demonstrasi sebentar lagi kita tengok di YouTube lah ya. Okay.
Saya rasa silap-silap mungkin ada kawan-kawan kita yang expert tarian ni, ya. Mungkin dia dah ikut tarian daripada sekolah rendah ke dan sebagainya, dia ada asas tarian. Mungkin ada kawan-kawan kita yang lebih mahir berkenaan dengan tarian, ya. Anda tahu ada yang pakar menari zapin. Okey. Baik, ini tugasan minggu lalu. Kita tengok tugasan kita minggu ini. Okey, ini dia pergerakan berirama. Dan sekarang merujuk muka surat 10 buku teks, muka surat 10 hingga muka surat 21 kurang lebih. Okey. Jadi konsep saya sama je. Okey, sebelah kanan ini adalah saya paparan berkenaan dengan buku tulis. Inilah yang saya mahu dalam buku tulis kamu. Okey, di sebelah kiri ini adalah paparan buku teks di mana kita ambil informasinya, maklumatnya daripada buku teks. So saya dah tanda setiap soalan saya dengan kod warna sebagai contoh macam ni. Okey, jadi jawapan dia pun di dalam buku teks saya dah highlight dengan kod warna yang sama. So kamu senang nak cari jawapan dia lah, nak tengok di sebelah. Okey. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, memang kita tajuk PJPK disebabkan kita ada kekangan, kita tak boleh nak buat aktiviti fizikal. Jadi kita cuba cover teori sebanyak yang mungkin. Andai kata kita dah dibenarkan bersekolah semula, nanti kita akan, insyaAllah kita akan buat aktiviti fizikal lah. So dalam buku tulis kamu, okey, tajuk ini pilihan lah, kamu nak hias cantik-cantik, no problem. Oh, sekejap, saya admit ramai kawan-kawan kita masuk. Selamat datang kawan yang baru masuk. Di chat ada pautan kehadiran, jangan lupa isi. Sambil-sambil tu kita baru sahaja bermula. Okey, kita terus sahaja pada paparan buku tulis. Saya nak kamu tulis tarikh, hari, okey, tajuk hari ini supaya kita senang nak tengok. Okey. Kemudian kita terus sahaja kepada soalan 1, boleh? Okey, saya harap kawan-kawan boleh jelas dengar suara saya, ya. Okey, soalan 1, kita terus sahaja. Nyatakan maksud bagi istilah berikut. Okey. Jadi ada banyak istilah-istilah baru yang mungkin kita tak berapa familiar. Jadi kita lihat, ini antara soalan-soalan yang selalu ditanyalah, ya, di dalam peperiksaan bertulis. Okey, kita lihat yang pertama dia tanya, apakah maksud pergerakan berirama? Maksud pergerakan berirama. Kita cari di sebelah. Okey, dengan kod warna merah, dia bagi tahu kita di situ. Sama-sama kita lihat. Pergerakan irama menggalakkan murid bertindak secara fizikal, sosial dan emosi terhadap sesuatu irama atau muzik tertentu melalui pergerakan kreatif dan tarian. So bahasa mudah dia tarian lah, pergerakan irama ni, ya. Tetapi penerangan dalam konteks ni dia panjang lebar sikit. So itulah kita punya jawapan bagi yang pertama, pergerakan berirama ni secara ringkasnya kita boleh kata dia adalah sejenis tarian. Okey. Nak cerita panjang-panjang pasal tarian ni pun kamu lebih expert lah kot, mungkin berbanding saya, mana tahu ramai yang suka menari sekarang ni dengan ada TikTok lah, apalah aplikasi tu, mana tahu. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Istilah yang kedua, apa itu tarian tradisional? Apakah maksud tarian tradisional? Kita lihat, dia dah bagi tahu kat kita dekat sini. Tarian tradisional dibentuk oleh rakyat yang melambangkan kehidupan dan pengalaman mereka di sesuatu daerah atau negara. Jadi kebanyakan negara, daerah, suku, kaum dia ada identiti tarian tradisionalnya yang tersendiri. Okey. Jadi banyaklah. Kemudian kita ada pula tarian etnik. Kita tengok tarian etnik. Tarian etnik mencerminkan ciri-ciri unik suku kaum tertentu, terutamanya kebudayaan kaum dan keagamaan mereka. Jadi ada suku-suku kaum yang tertentu ni, dia ada tarian etnik dia yang tersendiri. Okey, itu maksud pergerakan berirama, tarian tradisional, tarian etnik. Okey, so mudah saja, ambil daripada sini masuk jawapan. Baik, kita teruskan. Soalan tak banyak, ada 5 soalan je. Okey, kita teruskan sahaja. Soalan yang kedua, apakah maksud pergerakan kreatif? Alah, lupa garisan kat sini. Apakah maksud pergerakan kreatif?
Okey, apakah maksud pergerakan kreatif? Kita lihat jawapan dia dekat sebelah sini. Pergerakan kreatif ialah satu bentuk ekspresi diri untuk berkomunikasi melalui pergerakan badan secara simbolik. Okey. Jadi sebarang pergerakan badan secara simbolik ni kita panggil dia pergerakan kreatif. Maksud dia tarian lah ni ya. Sebarang jenis tarian ni kita boleh biasa bahasa kita panggil dia tarian ya. Tapi dalam buku teks ni dia panggil pergerakan kreatif. Jadi pergerakan kreatif ini dia ada beberapa ciri-ciri dia. Ciri-ciri ini saya perhatikan dia tak senarai di dalam buku teks tingkatan 3 ini. Tetapi saya kurang pasti mungkin dia dah ada tajuk pada tingkatan 2 atau tingkatan 1 atau sebelum ni. Tetapi untuk tajuk ini apa dia nak? Dia nak kita kenali ciri-ciri setiap pergerakan itu. Okey. Kita lihat beberapa maklumat ini. Maklumat ini, note ni saya dah cari dan letakkan pada note kamu. Ada dua kotak jadual saya berikan. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Dua-dua jadual ni saya nak kamu salin dalam buku teks. Kita lihat satu persatu. Apa maklumat dia? Sekejap lagi kita fahamkan ya. Apa maklumat dia? Okey, maklumat yang pertama dia bagi tahu dekat kita. Saya nak kamu salin ni ya. Okey, pergerakan-pergerakan kreatif kita ini, dia terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama, dia panggil pergerakan lokomotor. Yang kedua, pergerakan bukan lokomotor. Jadi, di akhir tajuk ni, kita sepatutnya kita boleh kenal pasti. Apabila kita lihat satu jenis tarian ataupun pergerakan tu, kita boleh kenal pasti. Adakah dia itu sejenis pergerakan lokomotor ataupun dia pergerakan bukan lokomotor. Okey, di sini disenaraikan kepada kita apa itu pergerakan lokomotor. Kita tengok. Berjalan, melompat, berlari, memanjat, mengguling, berskip. Itu adalah semua pergerakan di dalam kategori pergerakan lokomotor. Pergerakan yang kedua pula bukan lokomotor. Berdiri, duduk, bangkit tubi, membongkok, merenggang, menghayun, menolak, rebah. Okey, itu pula pergerakan bukan lokomotor. Wih, banyaknya. Nak ingat susah. Tapi ada cara senang dia. Semua pergerakan yang bergerak, macam mana saya nak kata? Pergerakan yang dia perlu bergerak daripada titik A ke B. Nampak dia bergerak macam berlari sebagai contoh. Berlari, berjalan daripada A, dia pergi ke B. Kita panggil dia pergerakan lokomotor. Kalau pergerakan dia setempat, ini setempat. Setempat, dia itu adalah kategori sebagai bukan lokomotor. Dia menari, dia bertarian, dia pergerakan kreatif, tapi dia tak bergerak, dia duduk setempat. Contoh paling baik saya nak bagi tahu kamu macam, sekejap saya betulkan sikit kan. Macam apa ya? Macam kita tengok ramai orang buat video tarian dekat TikTok. Dia tak bergerak kan? Dia duduk setempat. Yang bergerak dia punya tangan sahaja. Itu adalah sebagai pergerakan bukan lokomotor. Dia berdiri, sama ada dia berdiri, tangan dia bergerak, kepala dia bergerak, ataupun dia boleh duduk, membongkok, merenggang, menghayun, menolak, tetapi dia tetap berada pada satu tempat. Dia tak bergerak ke tempat lain. Itu kita panggil sebagai pergerakan bukan lokomotor. Sekejap lagi kita tengok contoh-contoh pergerakan dalam tarian zapin dan tarian ngajat. Kita cuba untuk kenal pasti yang mana satu pergerakan lokomotor, yang mana satu pergerakan bukan lokomotor. So itu satu maklumat penting. Okey. Baik, maklumat seterusnya yang sering kali juga ditanya, yang saya tunjuk ni semua banyak ditanya dalam soalan lah ya. Okey. Dia nak tanya kita berkenaan dengan konsep pergerakan. Okey, konsep pergerakan ini mengikut PJPK tapi ni tak ada dalam buku teks tingkatan 3. Saya suspek dia ada dalam buku teks tingkatan 1 atau tingkatan 2, saya tak ingat. Okey, dia ada 4 konsep pergerakan. Kesedaran ruang, kesedaran tubuh badan, beban, perhubungan. Dia ada 4 konsep pergerakan. Sekejap saya admit kawan baru masuk. Okey, kawan yang baru masuk ada pautan kehadiran di ruangan chat, sila isi. Kawan-kawan lain pun sila isi. Saya tengok sini kita ada 13 orang.
tetapi yang isi kehadiran baru sedikit saja. Yang isi kehadiran baru dalam 9 orang. So tolong isi ya. Baik, kita sambung sedikit konsep pergerakan tadi. 4 konsep pergerakan: kesedaran ruang, kesedaran tubuh badan, beban dan juga perhubungan. Kita lihat satu persatu. Kesedaran ruang ini dia bermaksud, maksud dia lokasi. Contoh dia ruang diri am, arah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Laluan, lurus, melengkung, zigzag, ekstensi, besar, kecil, jauh, dekat. Maksud dia bila seseorang itu dia membuat pergerakan, dia bergerak dari atas ke bawah, kiri ke kanan, depan ke belakang. Dia sekarang ini sedang menggunakan konsep pergerakan kesedaran ruang. Okey, mestilah dalam tarian atau pergerakan kreatif ni kita bergerak kan. Jadi setiap tarian itu mestilah menggunakan konsep kesedaran ruang. So dia bergerak. Okey. Baiklah, yang kedua kesedaran tubuh badan. Kesedaran tubuh badan maksud dia gerak laku asas tubuh badan, sebarang jenis pergerakan, aktiviti gerak laku anggota tubuh badan yang bergerak, aktiviti serta bentuk. Jadi sebarang jenis formasi. Kadang-kadang di dalam tarian kita ada formasi formasi buat bentuk bulat kan, segi 3, segi 4, sebarang bentuk formasi itu dia di bawah konsep pergerakan kesedaran tubuh badan. So di dalam sesuatu bentuk tarian atau persembahan itu, kebiasaannya mesti adalah semua konsep pergerakan ni ya. Okey, konsep pergerakan ketiga adalah beban. Beban boleh jadi dari segi masa, okey, pergerakan cepat, pergerakan lambat, boleh jadi juga dari segi daya. Kadang-kadang kita lihat ada tarian campur sikit dengan gimnas strada, dia boleh angkat kawannya dan sebagainya ya, buat formasi berbentuk piramid ya. Jadi itu melibatkan daya dia kena angkat. Okey, ataupun aliran pergerakan dia adakah secara tersusun ataupun pergerakan secara bebas, itu di bawah kategori konsep pergerakan beban. Okey, akhir sekali perhubungan. Perhubungan bermaksud di dalam persembahan dia ada hubungan. Hubungan yang pertama, hubungan dengan objek. Bermaksud dia pakai objek di dalam tarian dia. Dia pakai objek macam-macam lah. Mungkin dia pakai reben ke, dia pakai kipas, dia pakai alatan. Di dalam persembahan dia menggunakan sebarang peralatan. Dia di bawah kategori objek. Okay. Kemudian perhubungan penari itu, okay, seseorang itu dengan manusia yang lain. So dia menari secara berkumpulan ke? Okay. Dia menari 2 orang kah, 2 kah, 3 orang kah? Jadi itu pula adalah konsep pergerakan di bawah kategori perhubungan. So di dalam setiap jenis tarian tu dia mesti ada ini campuran lah. Okay, kesedaran ruang dia ada, kesedaran tubuh badan ada, beban pun mungkin ada, perhubungan pun mungkin ada ya. Mungkin jadi persembahan dia kalau dia dengan objek, dia adalah menggunakan konsep perhubungan ya. Okey, kalau dia tak pakai objek tak adalah. Kalau dia menari solo, dia mungkin secara solo, perhubungan tak adalah ya. Kalau dia 2 orang atau berkumpulan, adalah perhubungan sesama manusia. Itu sedikit berkenaan dengan konsep pergerakan. Untuk penerangan lebih lanjut, saya ada serta juga link menerangkan berkenaan dengan konsep-konsep pergerakan ini dan juga pergerakan asas lokomotor dan pergerakan bukan lokomotor ni. Jadi tujuannya selepas ini kita nak boleh kenal, kamu boleh kenal. Bila saya tunjuk satu step tarian sebentar lagi, kamu boleh tahu adakah itu pergerakan lokomotor ataupun pergerakan bukan lokomotor. Dengan perkataan lain, saya selalu ingat ini setempat lah. Dia setempat. Kalau dia setempat tu, maksud dia bukan lokomotor. Okey, kita teruskan. Okey, ini saya ikut buku teks. Semua soalan dia ada muka surat yang saya kosongkan macam ni. Ini sebab saya tak ada apa nak tanya pada muka surat ni. So, kita next sahaja. Okey. Baik, kita lihat seterusnya soalan 3. Okey. Secara teori lah ya. Okey. Kita lihat dahulu, senaraikan langkah-langkah asas tarian Zapin.
Okey. Itulah saya tak pastilah, mungkin ada kawan-kawan kita yang memang expert tarian zapin, mungkin dia ada banyak lagi, tetapi ini langkah-langkah asas yang disenaraikan di dalam buku teks kita. Saya dah kenal pasti dan kita cuba, ada 6 semuanya, kita cuba lihat. Okey, yang pertama ini dia, langkah asas zapin Melayu Johor. Okey, zapin ni satu tarian tradisional yang popular di negeri Johor lah ya. Okey, itu langkah yang pertama. Kita lihat langkah yang kedua. Muka surat seterusnya. Jawapan dia yang kedua. Asas zapin Pekajang. Okey, asas zapin Pekajang. Kita tengok nama dulu ya. Sekejap lagi kita tengok video demonstrasinya. Sebab kalau tengok gambar macam ni mungkin kurang faham. Okey, seterusnya langkah yang ketiga. Kita tengok ada 6 lah semua tadi. Langkah ketiga ini dia di sini, bahagian buku teks ni bahagian bawah. Asas zapin Kores, itu nama dia. Keempat, asas zapin Tenglu Kriasi. Okey, tu bahasa mungkin asal dia begitulah ya. Yang kelima, asas zapin Tanjung Labuh. Akhir sekali dipanggil sebagai Kopak. Dalam kurungan dia kata music intermisi. Okey, itu adalah 6 langkah-langkah asas zapin. Saya nak kamu senaraikan dia di sini. Okey, itu 6 langkah asas zapin. Nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan zapin ini, kita mungkin boleh tengok demonstrasi sedikit. Pautannya saya dah sertakan sekali di dalam post saya. Kalau kamu lihat pada post saya ni, bawah sekali. Okey. Di bawah sekali saya ada sediakan info ekstra dan video demonstrasi. Kamu juga boleh lihat di situ. Tapi kita ambil masa sedikit hari ini untuk kita sama-sama tengok lah. Okey. Kita sama-sama tengok. Kita cuba untuk tengok langkah-langkah zapin ni ya. Ya, ada yang expert tu nanti dia mungkin lebih faham lah ya. Okey. Kita lihat ada satu persatu, ada banyak dekat sini ya. Ada 1 2 3 4 5 6 lah asas dia. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, apa kita nak perhatikan di sini? Kita cuba kenal pasti. Kamu rasa ni pergerakan lokomotor ataupun pergerakan bukan lokomotor? Okey, kita perhatikan dia bergerak. Dia bergerak. Dia bergerak jalan zigzag. Apabila dia bergerak itu maksud dia ini adalah pergerakan lokomotor. Okey, kita pergi lagi yang kedua. Saya laju-laju je lah ya. Okey. Asas zapin Pekajang dapat kita lihat ini juga adalah pergerakan lokomotor sebab dia bergerak. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. Semestinya pergerakan dia zigzag macam tu. Okey. Jadi ini juga adalah pergerakan lokomotor. Okey, kita teruskan. Asas zapin Tanjung Labuh. Lagi jauh pergerakannya ya. Okey, jadi ini juga adalah pergerakan lokomotor. Kita lihat seterusnya. Asas zapin Tenglu Kriasi. Okey, semestinya juga pergerakan lokomotor. Kita nampak dia bergerak. Okey, sambil-sambil itu saya admit kawan baru masuk. Okey, dia bergerak. Kita lihat yang akhir sekali. Okey, kita tengok. Adakah dia bergerak? Kita tengok. Okey, dia hanya berpusing setempat sahaja. Dia hanya berpusing secara setempat bersama dengan pergerakan tangan. Jadi, bila setempat ini kita tahu tadi, bila setempat bermaksud dia adalah bukan lokomotor.
Okey, kalau dia pergerakan setempat tadi, kita tengok balik note kita. Pergerakan setempat tadi, walaupun dia berpusing sahaja, jadi bermaksud dia itu pergerakan bukan lokomotor. Daripada tarian Zapin tadi, ada 6 pergerakan, hanya satu sahaja yang bukan lokomotor, yang lain semuanya pergerakan lokomotor. Dari segi konsep pergerakan pula, kita lihat tadi, semuanya ada. Kesedaran ruang ada, dia bergerak atas, bawah, kiri, kanan dia bergerak. Kesedaran tubuh badan, semua anggota badan dia bergerak. Ya. Beban, ada tak beban? Pergerakan dia, beban dari segi masa, kalau kita dapat lihat, ada pergerakan yang laju, ada pergerakan yang perlahan, maksud dia ada guna itu. Beban kuat dan ringan, ada tak dia mengangkat sesuatu? Dia angkat partner ke, angkat kawan ke? Tak ada maksud dia tak ada lah, dari segi daya tak ada. Aliran bebas dan terikat, kita dapat lihat dia punya pergerakan tu, kita boleh kata dia tersusun lah, jadi dia terikat. Okey, akhir sekali perhubungan, adakah dia menggunakan objek? Tak ada, dia tak ada guna sebarang objek, kita tak nampak. Okey, dari segi perhubungan dengan manusia, tarian tadi itu dibuat secara berpasangan, ya, 2 orang. So, begitulah apa yang buku teks tingkatan 3 ni nak kita tahu. Bila kita tengok sesuatu jenis tarian atau pergerakan itu, kita boleh kenal pasti dia punya pergerakan, lokomotor, bukan lokomotor. Kemudian kita boleh nampak ataupun tahu dia punya konsep pergerakan tadi apabila dia menggunakan sebarang jenis konsep, ya, sama ada kesedaran ruang, kesedaran tubuh badan, beban dan perhubungan. Itulah yang buku kita nak untuk tajuk ni, apa yang dia nak kita tahulah. Okey, baik. Tadi kita sehingga soalan 3, ada 2 soalan lagi, kita teruskan. Okey, soalan 4, kita tengok sedikit soalan 4. Tarian ngajat merupakan tarian etnik bagi kaum apa? Okey. Kita lihat jawapannya. Okey, ini dia. Ngajat juga dikenali sebagai kajat atau ajat, berasal daripada perkataan engkajat, bermaksud lompat setempat. Okey, merupakan satu tarian etnik kaum Iban. Kaum Iban ni di mana? Di negeri Sarawak. Okey, ini dia. Okey, ada banyak lagi maklumat dekat sini, kamu boleh go through, baca. Antara maklumat yang agak menarik, dia bagi tahu kita ni apa? Engkerumong terdiri daripada satu peranggu gong kecil berbentuk mangkuk bercembul. Okey, ni dia punya peralatan, alat muzik, ya, yang dia gunakan untuk tarian ngajat ini. So, jawapan kita tadi adalah etnik kaum Iban di Sarawak, ya. Soalan terakhir, soalan kelima, saya minta senaraikan langkah-langkah tarian ngajat. Langkah-langkah tarian ngajat ni ada banyak, ada 9. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, langkah burung semalau. Okey. Kita lihat yang kedua, langkah bersilang. Kita lihat yang ketiga, langkah burung kenyalang. Yang keempat, langkah burung merak. Yang kelima, langkah bunga ajat. Yang keenam, langkah pusing ke baruh ataupun bawah, maksud dia. Yang ketujuh, langkah mengaut air. Yang ke-8, langkah titi tiung. Yang terakhir, langkah titi batang. Jadi ada 9 pergerakan. Itulah jawapan kita bagi soalan nombor 5 di sini, ya. So ada 9, kamu masukkan jawapan dia dekat sini. So, sama juga seperti tadi, kita cuba untuk tengok sekejap dengan pantas demonstrasinya. Kita cuba untuk kenal pasti adakah setiap satu pergerakan itu pergerakan lokomotor ataupun pergerakan bukan lokomotor. Okey, kita cuba lihat. Mana dia? Okey, kita tengok lihat. Saya tak pasti dia ikut aturan ke tidak, tapi ada dekat sini, ya. Okey, kita lihat yang pertama.
Okey, ayun tangan Okey, dia bergerak tangannya. Tangannya bergerak. Oh, dia bergerak lambat sikit. So, ini adalah pergerakan lokomotor. Dia bergerak. Mula-mula dia macam setempat, macam bukan lokomotor. Okey. Mula-mula bukan lokomotor, lepas itu baru dia bergerak. So, dia ada macam gabungan sedikit dekat sini. Okey, kita lihat seterusnya. Langkah bersilang. Oh, ini semestinya bergeraklah ya. So, ini adalah pergerakan lokomotor. Seterusnya lagi, laju-laju sikit. Langkah burung terbang. Okey. Okey, dapat kita perhatikan dia ni macam gabungan ya. Ada part dia bukan lokomotor, ada bahagian dia lokomotor. Ya, dia sekejap gerak ya, dia pergerakannya pun agak perlahan ya. Okey. Seterusnya. Okey, ini nampak sangat dia bergerak lah ya. Okey, ini adalah pergerakan lokomotor. Diteruskan. Okey. Ini nampak macam bukan lokomotor, tapi akhirnya dia bergerak juga. So, dia adalah pergerakan lokomotor. Seterusnya. Okey. Okey, dia ada pergerakan sedikit ya. Kemudian dia turun ke bawah. So, dia masih juga kategori lokomotor. Okey, ini semestinya nampak sangat dia bergerak lah. Ini adalah pergerakan lokomotor. Kita teruskan. Okey, pergerakannya sambil duduk kali ini, sambil duduk. Okey, yang bergerak hanya tangan dan badan dia. So, ini adalah pergerakan bukan lokomotor. Seterusnya. Okey, ini pergerakan lokomotor, dia bergerak kiri ke kanan. Akhir sekali. Okey, ini juga adalah pergerakan lokomotor. Kita nampak dia juga bergerak berselang-seli kiri ke kanan ya. Okey. Baik, kita rujuk balik kita punya jadual ni tadi. Okey. Itu tadi kita dah kenal pasti 9 langkah-langkah dia. Setiap satu tu ada lokomotor, ada bukan lokomotor dan ada yang unik sikit dia macam gabungan ya. Permulaan dia bukan lokomotor, lepas tu dah akhir ending dia punya pergerakan tu dia start bergerak. Okey. Kita lihat dia punya konsep pergerakan. Kesedaran ruang ada tak ada? Ada, semestinya adalah bergerak atas, bawah, kiri, kanan. Ada yang duduk tadi kan? Okey. Kesedaran tubuh badan semestinya setiap anggota tubuh badan dia gunakan tangan dan kaki ya. Beban pula dari segi masa ya, ada pergerakan yang cepat, ada pergerakan yang lambat. Dari segi daya ada tak dia angkat-angkat kawan macam jinas strada? Tak ada. Okey. Aliran bebas dan terikat, nampak aliran dia teratur, setiap satu step tu disusun dengan baik. Okey. Perhubungan dengan objek, ada objek tak ada objek? Tak ada objek. Okey, tak ada objek. Perhubungan dengan manusia. Okey. Dalam contoh kita tadi kita lihat dia dibuat secara berpasangan. So ada perhubungan sesama manusia. Jadi begitulah kita mengenal pasti konsep-konsep pergerakan. So bagi tugasan kita hari ini simple saja. Soalan yang terakhir adalah soalan 5. Itu sekurang-kurangnya saya nak kamu buat sampai sini di dalam buku tulis kamu. Kemudian sebagai tambahan sedikit, saya tak paksa semua orang buat, tetapi mungkin ada kawan-kawan kita, sebab saya pernah dah kenal beberapa orang kawan-kawan di sekolah kita yang dia memang mahir zapin. Rupa-rupanya dia pernah belajar, dia masuk kelas tarian dan sebagainya. Kalau kamu ada salah seorang yang daripada kumpulan-kumpulan yang mahir zapin ni, kalau kamu berkemampuan, buatlah video, boleh kawan-kawan kita tengok. Kamu buat satu video pendek. Kalau pandai zapin, tunjukkan zapin. Kalau pandai tarian ngajat, boleh tunjukkan tarian ngajat. Saya taklah assign tugasan ni untuk semua orang, tetapi saya hanya maklumkan kalau ada yang memang betul-betul pandai dan dia ada kemahiran, dia nak share kemahiran dia dengan kawan-kawan, kamu buat satu video pendek, send PM kepada saya. Ya, tak payah send tugasan apa, direct terus send kepada saya. Buat video pendek di bawah 1 minit pun okey. Jadi bolehlah kita sama-sama lihat kamu punya kepakaran ataupun kemahiran. Sebab ini
kemahiran ini bukan semua orang ada. Okey, saya nak tunjuk tarian kat engkau lagi memang tak lah, bukan saya pandai kan. Jadi begitulah kelas kita pada hari ini. Okey, soalannya ada 5 sahaja. Okey, jadi saya buka untuk sebarang soalan. Kawan-kawan kita ada soalan? Sebelum kita habis, kawan-kawan ada soalan tak? Saya buka untuk soal jawab sekarang ini. Saya buka untuk soal jawab sekarang ini. Kalau ada kawan-kawan nak on camera pun boleh. Bolehlah kita selfie sikit pagi ni. Siapa-siapa yang kawan-kawan ada dekat sini, kalau nak selfie dengan saya, marilah kita selfie dulu satu round. On lah kamera. Baru saya tahu kau mandi ke belum. Siapa tak on tu tak mandilah tu. Okey, soal jawab. Apa-apa soalan nak tanya saya? Kawan-kawan yang lain boleh on kamera. Penghantaran tugasan ikut link yang saya berikan kepada kamu itu ya. Terus hantar di situ saja. Okey. Tak ada orang on kamera ni. Semua tak mandi ke apa? On lah. Boleh kita selfie. Saya nak screenshot kat sini. Kalau kamu on kamera boleh saya screenshot. Okey. Tak ada soalan? Tak ada apa-apa? Okey, sebarang soalan selepas ini kamu boleh tanya sahaja di channel Telegram saya ya. Masuk channel Telegram tu. Saya tunjuk sikit contoh. Saya tunjukkan contoh kepada kamu macam mana kita nak berkomunikasi di channel Telegram. Okey, kamu buka Telegram. Buka Telegram, pergi channel saya yang color kuning tu. Okey, cari post kelas kita hari ini. Okey, post kelas kita hari ini, ini dia, PJPK gabungan. Kamu lihat di bawah tu ada leave a comment. So, kamu boleh tanya soalan dekat sini. Okey, contoh. Okey, sebarang soalan kamu boleh tanya kat sini. Okey, kalau kamu tak berjaya hantar tugasan melalui pautan yang saya berikan itu, juga kamu boleh send dekat sini juga gambar. Okey, cari sahaja post kita tadi. Ni post kita. Kelas gabungan PJPK 3B304-306. Klik komen dekat bawah ni. Postlah gambar tugasan kamu dekat sini. Pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, so saya ada 2 kaedah lah nak hantar tugasan tu. Okey. Saya rasa itu sahaja. Sekian sahaja daripada saya ya. Tak ada soalan apa-apa dari kamu. Nak selfie pun kau tak nak on camera. Jadi kita tamat di sini. Jangan lupa isi kehadiran. Jangan lupa isi kehadiran. Sebab baru sedikit saja, kalau boleh saya sharekan kehadiran punya paparan dekat sini. Sekejap kamu tengok. Okey, nampak? Ini sahaja yang dah hantar kehadiran dengan saya. Okey. Ada berapa orang saja yang belum lagi, tolong. Okey, dah hantar kehadiran Nur Syazwina, Nisa, Nur Nisa, Nur Fizayu, Alia, Nur Fatasha Hanis, Nur Afikah, Nur Akilah, Nurul Tasnim, Muhaimin, Putri Amira Najwa. Okey, ini semua yang dah isi kehadiran. Kawan-kawan lain, tolong isikan kehadiran kamu cepat ya. Link ada di chat. Okey, itu saja. Sekian daripada saya. Baik, okey. Dah boleh leave. Okey, baik, sama-sama. Orang nak selfie, dia tak nak on camera. Baik, sama-sama. Kalau tidak, kita boleh selfie. Okey, sama-sama. Baik, bye-bye. Pergi sarapan. Okey. Okey, bye-bye. Okey, sama-sama. Bye-bye. Kehadiran jangan lupa. Alright. Sama-sama. Thank you. Bye-bye.